Kesempatan ni nak bagi sedikit je apa ni dia punya latar-latar tadi Tuan sudah sentuh lah mengenai proses satu parti buat keputusan yang berat, keputusan yang penting ni. Apa yang perlu kita buat kerana kita mengamalkan demokrasi dalam kepartian kita. Jadi kita tubuh parti kita ini dengan tujuan untuk menyertai pilihan raya. Disebut dalam perlembagaan Parti Pribumi Bersatu Malaysia bahawa kita nak jadi bukan setakat NGO, tapi kita nak jadi satu parti politik yang menyertai sistem politik yang mengamalkan demokrasi dalam negara kita. Dan antara prinsipnya ialah kita nak tubuhkan, kita nak pastikan kerajaan kita ini bebas daripada penyelewengan, bebas daripada rasuah, salah guna kuasa, kleptokrasi, semua itulah. Ya, ini disebut dengan terang-terang di dalam perlembagaan parti kita. Malah dalam lagu kita pun kita kata mesti ada integriti. Kita guna perkataan integriti. Jadi semua ni kita faham maksudnya ialah kita nak tolak kerajaan UMNO Barisan Nasional yang dulu kerana ianya memang terlibat terpalit dengan macam-macam kes-kes jenayah, salah guna kuasa, penyelewengan, apa ni kita dengar tu sebut lah penyamun-penyanggap semua tu mereka lah yang buat. Kemudian kita pula memohon untuk menyertai Pakatan Harapan. Awal-awal tu tiga parti ada dalam PH ni, iaitu Amanah, PTR dan JAP. Bila kita mohon untuk menyertai PH pula memberi penghormatan kepada Bersatu. Dia taklah anggap macam mereka ni dah ada 3 parti, lepas tu ada adik bongsu ni nak masuk pula jadi 3 kampung satu. Dah, dia tak kira macam tu. Dia buat lain. Dia buat satu perjanjian baru pula di mana PH ini ditubuhkan dengan 4 parti. Maksudnya Bersatu pun sama taraf dengan 3 parti yang asal. Jadi dia tak kira 3 kampung satu, dia kira 4. Jadi yang 4 ni berundinglah apa yang kita nak persetujui di dalam penubuhan sebuah gabungan politik yang diberi nama Pakatan Harapan. Ada beberapa perkara yang dibincang dan disetujui. Antaranya yang pertama sekali, kami berempat nak bergabung sebagai satu gabungan politik supaya kita boleh masuk dalam pilihan raya sebagai satu pasukan. Satu pasukan ni maksud jentera parti kita sekali, kita guna satu lambang. Kemudian kita tahu lah kes ROS ni dekat kita, jadi pendaftaran PH ni tak dapat dan Bersatu boleh menentukan. Jadi akhirnya kita buat keputusan, kita gunakan lambang Parti Keadilan Rakyat. Dan tak apa, tapi niatnya ialah kita nak berpolitik di bawah Pakatan Harapan. Dan selain daripada itu, keempat parti ini runding kursi supaya tidak ada parti yang berlawanan di dalam pilihan raya, baik di peringkat kedudukan, peringkat parlimen. Jadi kita alihkan kursi ini mengikut kehendak parti masing-masing. Rundingan itu agak panas juga. Saya yang mewakili Bersatu dalam rundingan kursi. Dan akhirnya kita dapat mencapai persetujuan. Bila dah setuju, maksudnya 4 parti ini tak ada masalah lah. Dia tak akan ada keadaan di mana ada satu kursi itu katalah keadilan dengan Bersatu lawan dalam tu. Tak apa pula kita nak kena lawan dengan BN dengan PAN hari ini. So benda tu tak ada. So kita percaya dalam rundingan kursi. Yang keduanya, dicalonkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Datuk Seri Puan Azizah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Itu pun dipersetujui dalam perubahan Pakatan Harapan. Kemudian ada lagi beberapa perkara, tapi di bawah sekali disebut bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri ke-8. Ini semua dipersetujui dalam perubahan Pakatan Harapan. 4 presiden parti menandatangani perjanjian ini. Di pihak Bersatu tak ada ditemukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri yang mewakili parti kita menandatangani perjanjian. Dan di peringkat Bersatu pula, MPT kita, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, memberi kelulusan bersetuju dengan keputusan untuk kita menyertai Pakatan Harapan. Jadi di MPT pun
dah lulus dah. Jadi maksudnya proses kita ikut katok-katok. Keputusan itu pun disampaikan kepada semua negeri dan bahagian. Sejak daripada persetujuan itu, maka semua bahagian-bahagian kita bergerak bersama dengan PH. Jadi kita ni dah tak rasa kekok dah untuk kita berkempen kita menghadiri latihan Pancawar. Saya ingat dalam bilik ni kot kita buat Pancawar kan. Dalam bilik ni juga kan kita buat latihan Pancawar bersama dengan keadilan, amanah, DDP, Bersatu 4 parti. Kita bergerak sekali latihan Pancawar. Kemudian kita ziarah rumah-rumah budi-budi kat sini berada 4 kali seluruh negara termasuk Kedah ini. Jadi kita bergerak sebagai satu pasukan. Kemudian masuk kat kempen Pilihan Raya pun kita ada satu pasukan yang buat kita cabar-cabar. Dan akhirnya tuan-tuan puan, kita pun tahu kesimpulannya. Kita menang dalam Pilihan Raya. Menang di Kedah, menang di persekutuan yang tak pernah menang ini berlaku. Kita mungkin tak sangka, tak sangka benda itu berlaku. Tapi kita telah berjaya merupakan kerajaan barisan nasional kita ketika itu. Ini satu perkara yang luar biasa. Jadi saya nak ingatkan bahawa kita bergerak sebagai PH. Kemudian kerajaan yang kita tubuhkan, nama dia pun Kerajaan Pakatan Harapan Campur Warisan. Nama kerajaan pun macam tu. Dan ini diketahui oleh seluruh dunia, bukan setakat di Malaysia. Tiba-tiba ada sebahagian daripada ahli-ahli parlimen di bawah Tasmin Ali dan juga sebahagian ahli parlimen dalam Bersatu di bawah Tan Sri Muhyiddin lompat pergi ke belah Perikatan Nasional. So dia bawa kuasa kerajaan itu pindah daripada PH ke PN. Kami berlima ni, patut lima lah, kita jadi 6 dan saya dokumen semua kekal di tempat yang asal. Jadi kita tak pergi mana-mana, kita duduk dalam kerajaan. Tetapi sekarang ini kami ini dituduh menyokong pembangkang. Kami tak pernah menyokong pembangkang, tuan-tuan. Kami duduk di belah kerajaan. Kerajaan yang kami duduk dulu ni Tun Mahathir Perdana Menterinya. Jadi kita duduk tak berganjak di tempat yang asal. Mereka yang lompat tumbang kerajaan, tiba-tiba kami ini atas sebab menyokong pembangkang katanya, maka kami ini layak dipecat daripada kami. Ini sebenarnya tak boleh diterima. Itu pasal 10.2.2 dalam Perlembagaan Parti. Dia kata menyokong pembangkang boleh pecat. Jadi tak sepatutnya kena pada kami. Kalau nak kena apa macam Tok Mek kata tadi, mereka yang melompat tadi patut dipecat daripada parti. Betul tak? Mereka yang melompat, yang keluar daripada PH di lompat kita sana, yang mengkhianati perjanjian yang kita buat tadi dengan PH, sepatutnya mereka lah yang melanggar prinsip parti kita dan patut dipecat daripada parti. Sebaliknya kita yang kena. Satu lagi ialah mengenai Perikatan Nasional. Pada hujung bulan April, kami semua ni terima surat daripada Datuk Takiuddin, Menteri Parlimen dan Undang-Undang. Dalam surat itu dia kata wujud sedikit kesamaran. Saya guna perkataan kesamaran, kesamar-samar. Wujud sedikit kesamaran mengenai kedudukan ataupun pendirian yang berhormat. Adakah memihak kerajaan atau tidak? Jadi kami pun menjawab surat itu. Kami kata kami tidak menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Dan kemudian kami beritahu kami duduk di tempat bebas. Jadi Datuk Sri Hamzah Ahsanuddin yang kononnya dilantik sebagai Sesar Agung guna jawapan kami itu. Dan dia kata ini bukti bahawa lima ahli parlimen ini tidak menyokong kerajaan, maka layak dipecat daripada parti. Saya nak terangkan tuan mengenai tarikh-tarikh benda di semua berlaku. Surat kepada Datuk Takiuddin di hujung bulan 4 dan kami jawab pun beberapa hari selepas itu. Tujuan dia adalah untuk memastikan kedudukan kami dalam parlimen yang bersidang pada 18 Mei. Pada 18 Mei itu Tuan-Tuan Agong menyampaikan titah ucapan selama 40 minit. Sidang Dewan itu berlangsung selama 2 jam saja. Lepas tu habis, tak ada pembahasan, tak ada kemudian.
So 18 Mei tuan, untuk kedudukan kami dalam parlimen tu. Tetapi pada 4 hari bulan Jun ada satu mesyuarat MPT. Kami ini tak dijemput, Tun sendiri pun tak dijemput. MPT dan mesyuarat, agenda nombor 5 dalam mesyuarat itu ialah penubuhan Perikatan Nasional. Maksudnya pada 4 Jun baru nak bincang mengenai Perikatan Nasional. Jadi apa salah kami bila kami kata kami tidak menyokong Perikatan Nasional untuk sidang Dewan pada 18 Mei, 3 minggu sebelum mesyuarat MPT. Jadi hari ini mereka nak kena jawab lah. Pasal kalau benda tu tak wujud, pasal apa nak suruh kami sokong, dan pasal apa tak atas sebab kami tak sokong, maka kami patut dipecat. Walau benda tu tak wujud pun lagi, sampai hari ini pun belum daftar lagi Perikatan Nasional itu. Satu lagi kan nak cerita pasal proses bagaimana satu parti politik membuat keputusan. Tengok saja apa PAS dan UMNO buat di dalam nak mewujudkan muafakat nasional. Ya. Bayangkan dicadangkan bahawa wujud satu kerjasama politik antara PAS dan UMNO. Kita yang dulu di Kedah ni rasa macam benda ni tak masuk akal. Yang masuk akalnya saya daripada bersatu yang ex-UMNO ni dengan Topen ex-PAS ni, kami tak apa, boleh duduk sekali dalam bersatu. Satu parti yang tu boleh masuk akal. Tapi nak suruh PAS dengan UMNO yang lama doktor ini apa ni Kaptiang ni memang daripada dulu lagi kan. Yang orang UMNO ni bagi PAS ni memang tak boleh. Jadi orang UMNO pun sama datang dengan PAS. Jadi cadangan untuk buat muafakat nasional ni satu benda yang berat antara dua parti. Jadi macam mana mereka buat? PAS buat muafakat, buat muktamar bulan 8 saya ingat, tahun lepas, kalau tak silap lah, bulan 8 tahun lepas ada satu muktamar PAS. Dan dalam muktamar itu diusulkan supaya PAS ini bermuafakat dengan UMNO, maka dibuka untuk perbahasan. Ada perwakilan PAS yang makin dia bantah sekeras-kerasnya sampai tahap dia maki hamun jihadi pun ada. Kalau tuan-tuan baca lah Sinah Hadiah itu ada laporan mengenai tentangan yang hebat daripada perwakilan mengenai cadangan muafakat dengan UMNO. Tetapi akhirnya ada undian, dan dalam undian itu maka usul itu diluluskan dalam muktamar PAS. Maka PAS pun setujulah untuk bermuafakat. Seminggu selepas itu UMNO tak buat EGM di bidang petisi. Dalam EGM itulah yang Datuk Seri Zaid Abidi selaku Presiden Parti dalam ucapannya dia sebut UMNO tak akan berusaha ke arah kerajaan pintu belakang. Tapi lain-lain dia buat juga lah. Tapi dalam EGM itulah yang dia kata macam tu. Jadi usulnya sama, iaitu UMNO usulkan supaya ada muafakat dengan PAS. Perbahasan pun hangat. Ada juga yang bantah sekeras-kerasnya. Tapi akhirnya atas undian tunjuk tangan saja usul itu diluluskan. Maka kedua PAS dan UMNO bersetuju untuk buat muafakat nasional, dan kedua-dua pimpinan parti ini telah menandatangani piagam muafakat nasional. Jadi kita nampak proses nak buat muafakat nasional ini bukan senang. Kita dapat keputusan daripada perwakilan, dan bila berduit barulah mereka berterai satu perjanjian. Saya sebutkan ini dalam bukuan kerana saya nak tanya pada waktu bila bersatu membuat EGM untuk membincang dan membahaskan keputusan untuk keluar daripada PH. Benda itu tak pernah berlaku dalam bukuan. Yang ada mewujudkan PH, bersatu masuk PH, yang itu dibincang panjang lebar, dirunding dan ditandatangan satu perjanjian. Tetapi nak keluar daripada PH ini tak pernah ada. Kalau pun ada satu perbincangan dalam MPT, itu pun kita dengar suara Tan Sri Muhyiddin dalam rakaman audio itu. Dalam pemulungan dia kata, serah pada Tun kan, bagi Tun pinjam dalam masa seminggu, kita ni nak dudukkan, nak keluar daripada PH.
Tapi tak ada 1,000 langkah serentak pun berlaku. Jadi keputusan itu masalah. Sebab keputusan keluar dari PH itu memberi impak yang begitu besar kepada kita semua di seluruh negara. Tiba-tiba saja bila langkah serentak itu berlaku, tuan-tuan dan puan, rasa macam kita ni tingkap belakang kawan-kawan kita dalam PH. Mereka pun pandang kita pun pandang serong. Mereka tak tahu kita ni orang yang kena mereka kan macam mana. Wahab kita dalam pelakaian itu bersama dengan mereka untuk menjatuhkan sebuah kerajaan satu kerasa. Pada hari ini, atas keputusan yang tak sepatutnya itu, kita ni dipaksa untuk menolak PH, menolak kawan-kawan kita dalam PH. Malah kita juga disuruh untuk bekerjasama dengan UMNO dan PAS. Malah bukan setakat itu saja, duduk di bawah UMNO tuan. Di Kuala Pasu kita menang 3-0 dengan penuh bergaya sekali. Tetapi pada hari ini kita disuruh duduk di bawah UMNO yang kita kalahkan dulu. Jadi ini satu perkara yang tak masuk akal.